Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 23 baris tak jauh itu muka surat 23 baris yang ketiga Dan sentiasalah ia Allah Ta'ala mensediakan perkataan atau sedia kala dan sentiasa nak berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia kehendak. Baik, jadi kita masih lagi dalam perbahasan sifat kalam. Perbahasan sifat kalam. Jadi dulu kita terjemah sifat kalam itu ialah sifat perkata. Jadi apa maksud perkata? Iaitu sifat itu yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang kita kata sifat itu yang wujudi lagi ada. Sungguh lagi pula ada. Jadi sifat kalam tu dipanggil kalam ismi ataupun kalam nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu kita dah baca pada minggu lepas. Kemudian sifat kalam Tuhan itu dia tidak berhuruf dan bersuara. Dia sifat Tuhan itu bukanlah berhuruf dan bersuara. Cuma semata-mata sifat itu ada di zat Allah Ta'ala yang kita kata wujudi. Dengan sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab pada kita pada hari akhirat esok, boleh kita melihat sifat kalam Allah Ta'ala, iaitu sifat kalam nafsi itu. Baik. Kemudian di sini dia kata pula, dan sentiasalah. Ini yang dia kata, sentiasalah ia Allah Ta'ala mensediakan perkataan. Di sinilah kita panggil
kita kata kalam lawan dia ha. Dan sentiasalah kalam lawannya bisu. Ni. Dan sentiasalah ia Allah Ta'ala mencadangkan perkataan. Tambah sikit, yang ini mencadangkan perkataan tu pada sedia kala lagi. Maka di sini mencadangkan perkataan, ataupun kita kata satu lagi, iaitu mensediakan perkataan, maka itu dipanggil kalam nafsani. Maka kalam nafsani ini, dia bukanlah perkara yang ada. Dia bukanlah perkara yang wujudi. Bahkan dikatakan amrun i'tibari sahaja. Adapun nisbah pada makhluk, itu dipanggil hadisun nafsi. Kita pun mencadangkan perkataan juga. Tapi diri mencadangkan perkataan, kita mencadangkan, contoh saya mencadangkan perkataan nak cakap pada pagi ni. Saya nak cakap pada pagi ni, maka hati saya terlintas. Saya kata, hari ini saya nak bahas bab kalam. Sebelum saya mengajar tu, saya mencadangkan perkataan saya. Tapi cuma kalam kita, kalam yang baru, hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni bercakap dalam hati. Hadis, bercakap. Hadisun nafsi. Nisbah Tuhan, dia panggil kalam nafsani. Perkataan tu sedia kala. Dia cakap atau sedia kala. Dia kalau elok tu, mensediakan perkataan pada sedia kala. Bukan atau sedia kala. Kitab tu jangan. Atau. Dia kata, kalau kitab Rumi macam mana tu? Atau sedia kala. Ya. Dia kalau nampak comel tu, mensediakan perkataan pada sedia kala. Satu. Kalau cakap atau tu, kalau tengok ibarat tu dia nak pergi ke mana tu, atau sedia kala tak faham. Dia kalau ala zuhir lah, kalau rasanya dia atau tu tak mau. Dia nak mensediakan perkataan pada sedia kala. Menjadi jatuh. Dia atau tu terlebih. Kalau kata atau sedia kala, nak atau mana? Atau pada perkataan mana? Satu. Dan sentiasalah kalam nafsani tadi tu, dia nak berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia kehendak. Dia nak, bila kata nak tu, dia kalam nafsani lagi tu. Dia akan mesti kalam nafsani lagi tu. Macam kita lah. Jadi kita kata, satu hari ni ada orang buat pertandingan. Kita kata pertandingan ceramah. Orang pertama, dia pun cakap dulu. Orang kedua tu, dia nak berkata-kata, tapi tak kata lagi. Dia standby. Kita panggil standby. Standby tu, dia dah ada dah. Cuba dia nak, tapi nak tu dia tak cakap, tapi dah ada. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat, peserta kedua, peserta tiga, peserta keempat. Dia ada dah tu. Dia nak cakap tu. Sebab tu kita tanya pada orang yang iktirad kata kalam pada empat tu tak ada. Kita tanya balik. Kalau nak berkata-kata tu panggil kalam apa? Dia nak sebut tak boleh tu. Dia nak jawab tak boleh. Lepas tu dia ada tempat sumber. Alhamdulillah, Babadin, dia kata dia jumpa lah. Dalam, tak ingat dalam kitab apa nama. Tapi dalam perbahasan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia sebab kita, tariqah kita ni, tu Haji Rahman, kita ni tariqah Abu Hasan Asy'ari. Cuma 20 sifat tu kita ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Hal lain tu Abu Hasan Asy'ari semua. Pasal qadar apa semua tu. Tapi kalau masalah ni, pada ini dia nak detailkan. Nak detailkan.
Dan sentiasa nak berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia Allah itu kehendak. Terbaik masuk lagi kalam nafsani lagi tu. Habis itu. Tengok ni. Maka pasal itulah. Kalau elok tu dia tambah maka pasal itulah. Kalau maka pasal sungguh tu dia tak buat sedap. Maka pasal itulah pasal apa? Pasal Tuhan mensediakan perkataan dan sentiasa nak berkata-kata dengan siapa yang ia kehendak tu. Pasal itulah sungguh dan berlaku perkara inilah. Tak kena. Maka pasal itu sungguh. Titik situ. Maka pasal itu sungguh. Satu. Dan berlaku pada inilah. Pada apa? Dan berlaku pada inilah pada mensediakan perkataan tu. Dan sentiasa nak berkata-kata tu. Dikatakan Tuhan tak diam. Ni kena faham ni, bahasa Arab dia lain. Tuhan tak diam. Bukan kita kata berkata-kata lawan dia bisu. Berkata-kata lawan dia bisu. Apabila kita kata Tuhan itu berkata-kata, lazim bagi dia tu lazim Tuhan, apabila Tuhan tu ada sifat berkata, lazim bagi dia tu dia tak diam. Jadi tak diam ni lawan bagi apa? Ini dia panggil lawan bagi kalam nafsani. Bukan diam dengan makna tak bercakap. Atau tak diam dengan bercakap. Bukan itu. Ini yang kita panggil ini dia panggil lawan bagi mensedia ni. Tak diam lawan dia. Bukan lawan dia tak diam lawan dia sifat kata. Ini bahasa Arab dia panggil sukut nafsani. Dalam bahasa Arab dia panggil sukut nafsani. Dia bukan sukutul lafzi. Ni. Dia panggil sukut nafsani. Ada dua sukut. Ada sukut lafzi. Ada sukut nafsani. Jadi sukut nafsani ni lawan bagi kata Tuhan tu. Kita kata Tuhan tu tak diam. Sungguh tak? Sungguh. Tak diam bukan diam dengan mana tak bercakap. Kita bahasa Melayu je. Diam lawannya bercakap. Bukan kata diam tu dengan mana tak bercakap. Ataupun tak diam dengan bercakap. Bukan itu. Tak diam sini lah dia panggil sukut nafsani. Bukan sukut lafzi. Sukut lafzi, sukut yang dibahasa pada lafaz. Ini kena perhati. Jadi kita kata sebab tu kita kata sukut apa tu nafsani ni, sukut yang kita faham kata Tuhan tu dia tak diam. Maka apa tak diam? Dia nak bercakap. Dia nak berkata. Dia nak berkata. Tapi tak kata lagi. Maka ini dipanggil sukut nafsani. Sukut nafsani tu kita panggil tak diam. Bukan sukut tu lafzi. Kalau sukut tu lafzi dia diam terus. Tak ada cadangan apa dalam
Sebab tu Tuhan tu kita tak panggil sukut lafzi, dia panggil sukut nafsani. Ada pun sukut lafzi bagi Tuhan tu mustahil. Ada pun sukut lafzi bagi Tuhan tu mustahil. Sukut nafsani tak mustahil. Sebab nak bercakap, tak cakap lagi. Maka itu dia panggil tak diam. Tak diam terpanggil sukut nafsani. Nampak lagi aja sama tengok depan tu dia kata apa. Jadi tak diam daripada apa? Tulis. Tak diam yakni daripada mensediakan perkataan. Tak diam tadi yakni daripada mensediakan perkataan. Tak diam dengan mana daripada mensediakan perkataan. Maksudnya apa? Kalam nafsani tu. Habis. Bukanlah boleh dikatakan tak diam itu. Bukanlah boleh dikatakan tak diam itu dengan sebab dia berkata. Bukan sebab berkata je. Tuhan tu tak diam. Bukan kita mengatakan kita sebut tak diam. Oh, bercakap tak henti-henti. Tak. Atau kalau masdari tak kena. Bukan maksud itu. Dia kata nampak? Bukanlah dikatakan tak diam itu dengan sebab dia berkata dan bercakap selama-lama dengan tidak berhenti. Tuhan dia cakap. Ada masa dia nak bercakap. Nampak tak? Dia nak bercakap dengan Nabi Musa. Dia bercakap. Dia bercakap dengan Nabi Muhammad SAW. Dia nak bercakap tu. Ataupun dia mencadang perkataan tu. Itu tanda kata Tuhan tu tak bisu. Itu namanya sukut nafsani. Dia panggil. Nanti nak tulis ejaannya. Sukut nafsani. Tulisan tak hati mana. Ya, Lihat dulu sikit. Tu. Kita panggil sukut nafsan. Itu. Qala al-musannif rahimahullah. Itu yang orang salah faham. Bila berkata Tuhan tu dia tak diam. Bukan kata tak diam tu sentiasa bercakap. Maksud tak diam tu dengan mana sukut nafsani. Dia nak bercakap boleh. Dia mencadangkan perkataan tu sukut nafsani. Dan tidak berputus-putus. Bukanlah kata Tuhan tu bercakap tak putus-putus, sentiasa bercakap tak henti-henti. Dia macam kita juga. Jadi kita ni nisbah kita baru, Tuhan tu qadim. Hal kita ni, sifat perkata kita ni duduk mana? Ada pada anak lidah kita. Maka dengan ada pada anak lidah kita tu, boleh kita berkata-kata. Boleh kita berkata-kata. Tapi kita tak kata lagi. Tapi nak berkata tu ada dah. Cadangan nak berkata tu ada dah. Boleh nak cakap. Dia bukan dia dipanggil takluk suluhi lah. Nanti akan datang.
Jadi kita nak bercakap. Walaupun tak bercakap lagi, bukan kata orang tu tak bercakap, kita kata dia bisu. Dah, tak mesti. Kita kata orang tu diam je, oh orang tu bisu tu. Dah, tak mesti. Dia boleh nak berkata, tapi dia nak diam. Tengok. Habis tu, hanya yang selama. Bermula hanya yang selama-lama. Dengan tidak berputus-putus itu ialah dua perkara jua di sini. Jadi, yang kata hanya yang selama-lama dengan tidak berputus-putus itu hanya dua perkara sahaja. Jua tu memang sahaja di sini. Mana dia? Di sini iaitu pada bicaraan kalam. Iaitu pada bicaraan sifat kalam tu di sini. Mana dia dua perkara tu? Ni. Iaitu satunya ada sifat kalam. Padanya, ini pada zat Allah. Iaitu satunya satu daripada dua perkara di sini ni, iaitu Tuhan tu ada sifat kalam padanya pada zat Allah. Sifat kalam apa? Tulis. Iaitu sifat perkata dengan makna kalam nafsi ataupun kalam ismi. Iaitu kita kata sifat kalam padanya pada zat Allah tu, sifat kalam tu apa? Dipanggil kalam nafsi dan kalam ismi. Yang kita terjemah sifat perkata. Ada setengah orang apa? Ada setengah baru ni ada orang. Ada ustaz jugalah. Dia kata apa perkata ni? Apa ni? Dia kata dia tak tahu kita ulama dulu buat tu bukan dia nak mengharmonikan, bukan kita nak menyalahkan Syekh Ahmad, tidak. Bukan kita nak menyalahkan Syekh Daud. Tapi Syekh Wai Ismail pengarang kitab Baqaratul Amani ni dia nak mengharmonikan makna tu dengan lebih faham, bukan lebih tepat. Yang cakap lebih tepat dengan lebih faham lagi untuk zaman kita ni. Dia orang dulu tahu dah bila sebut kata Syekh Ahmad tu Tuhan tu berkata-kata sejak azali. Berkata-kata dia faham dah dengan mana kalam ismi. Hak kita ni takut-takut kita faham tu berkata-kata ni baru lagi. Satu pemahaman kita dengan orang dulu tak sama. Tengok. Satu pemahaman kita dengan ulama dulu dia tak sama. Dengan orang dulu tu lain pemahaman dia. Jadi pada ini dia nak menerangkan untuk kita memahami lagi. Tepat tu tepat dah terjemahan tu. Orang dulu. Cuma dia nak mengharmonikan dengan kitab dulu dengan kitab sekarang ni, nak bagi kita gabungkan sekali tu, nak cuba faham. Kita gabungkan sekali bagi nak memahami. Mana beza berkata-kata. Dia tambah apa tu untuk kena pada diri sifat. Lepas tu dalam kitab Abdul Salam Syarah Jarrah disebut apa? Min itlaqi sifah wa yuradu biha bi makna ismi. Itu sebut dah. Min itlaqi sifati wa yuradu biha bi makna ismi. Daripada mengitlakkan, menggunakan sifat, bila kita sebut sifat, apabila disebutkan sifat, wa yuradu biha, dan dikenaki dengan maknanya, makna sifat itu keadaannya dengan makna ismi, kena pada diri sifat. Kalau di sini dia panggil kena pada kalam ismi, kena pada kalam nafsi. Yang kalam nafsi yang kita kata yang wujudi, yang ada di zat Allah Ta'ala. Nampak situ ni tengok. Itu yang pertama. Keduanya mensediakan perkataan atau nak berkata. Hal ni pun dikatakan dengan tidak berputus-putus. Maksud kata hanya selama nak tanya hak tadi tu, hanya yang selama-lama dengan tidak berputus-putus. Maksudnya yang maksud kata selama-lama dengan tidak berputus sentiasa ada. Hanya yang selama dengan tidak berputus, hanya selama dengan ada
di zat Allah itu dua perkara. Itu maksud tidak berputus-putus. Sentiasa ada di zat Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata dua perkara, dua di sini, iaitu satunya ada sifat kalam padanya, iaitu kalam nafsi. Dia tak tulis itu. Ada sifat kalam ini, ada sifat perkata padanya ini pada zat Allah. Satu. Keduanya, ini pun kalam dipanggil Qadim. Tapi dipanggil Qadim, tapi bukan benda wujudi, benda amru i'tibari saja. Macam kita pun amru i'tibari juga, hadis nafsi kita. Tahu mana kata amru i'tibari? Cuba kita belah dada kita, buat operation. Tengok ada tak, orang boleh nampak tak perkataan kita? Dalam dada kita boleh nampak ke? Tak boleh. Kalau kata boleh, maksudnya benda tu wujudi. Nampak tak? Tapi dia bukan boleh. Dia benda kita kata nak berkata-kata tu, bukan benda wujudi. Tu baik. Keduanya mensediakan perkataan atau nak berkata-kata. Kata mensedia berkata ni, minta maaf, dia sebagaimana tu dia kama. Kata dua perkara sahaja tu. Bermula wazal, dia kalau ikut bahasa Arab wazalika kaunuhuma. Tapi kita ambil kat situ lah kalau bahasa Melayu dia. Bermula demikian itu dua perkara jua. Yang di sini ni adalah ayat. Nampak tak? Dia kalau tadi bahasa Arab macam ni, wazalika kaunuhuma. Ataupun wazalika. Tak yang wazalika kaunuhuma apa? Kalau apa? Perkara lah. Wazalika kaunuhuma, keadaan kedua-duanya, keadaan perkara tu lah, kainan adalah ia sebagaimana kama, sebagaimana disorehkan, dijelaskan dengan yang kedua. Ni kita tak jumpa ni. Ni orang iktiraf pada kata tak jumpa ni. Kitab ni ber-S panjang pun tak ada. Boleh jadi Babedin ada boleh kali. Disorehkan, dijelaskan dengan yang kedua. Apa yang kedua ni? Iaitu mensediakan perkataan. Nak berkata-kata tu. Mensediakan perkataan atau nak berkata-kata tu di dalam kitab yang bernama Tawdihul Aqaid. Siapa karang ni dulu? Saya dah beritahu dah. Tawdihul Aqaid, siapa karang? Kat ini. Dulu dah beritahu dah. Tawdihul Aqaid, banyak kali jumpa ni. Haji Gun Rahman. Kitab ni Tawdihul Aqaid ni siapa? Kitab Arab. Kalam tak kenal, Ustaz. Dah bagi tahu nama dulu, bukan tak kenal. Dah bagi dah duit tu. Yang jangan cakap tak kenal. Dah bagi. Apa siapa ingat? Ingat ni? Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, orang Jazair. Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Tu kalau siapa kata apa? Yang kata dia tolak kalam nafsani tu, suruh dia cari kitab ni, ada ke tak? Saya bagi tahu nama kitab sini. Saya memang duk cari juga ni. Kalau ada tu kita tunjuk kat dia. Dia tak jumpa, kata dia tak berjumpa, dia kata tak ada. Nak ulang sekali lagi, pengarang tu saya tak sempat nak tulis. Memang ada, saya bagi dulu. Ada tak? Saya bagi dulu. Jumpa nak tulis semula, Ustaz cakap lagi sekali boleh. Ada yang saya bagi dulu, ada kan? Tak jumpa lah Ustaz cari. Nanti nak pergi cari dah, nanti nak cari. Kata tak ada kan? Nanti tak. Cari sekali lah. Sekejap Ada. Yang cakap tak ada. Jumpa dah. Muka surat, kalau kitab saya 13. Dobitannya
Nanti. Kalau kitab Jawisiyah muka surat 13. Baris yang ke mana sekejap Taudihul Aqaid. Dia dah. Baris ke-7. Taudihul Aqaid fi ilmi tauhid. Nama kitab dia. Tambah sikit. Taudihul Aqaid fi ilmi tauhid. Abdul Rahman Al-Jaziri. Al-Jaziri. Nampak Jazair. Ada Ustaz, jumpa arah. Ada. Ada tak? Kita dah Rumi cakap muka ada. surat 26. Muka Rumi 26. Al-Jaziri. Orang Jazair. Jazair ni orang mana? Orang Algeria. Apa tu Haji Zaman Ya, Orang Ustaz. Algeria. Orang Algeria. Orang Algeria dia walaupun kita kata dia banyak maliki, tapi Jazair ni orang alim tauhid banyak. Kitab banyak. Kita jumpa kitab di Mekah, Mesir. Tapi tak tahu kitab-kitab belah nu. Jazair. Lepas tu kita kata apa? Pada ni dia bukan orang biasa, dia bukan biasa. Cuma kalau kita kata ada khilaf 4, itu tak apa lagi. Tapi jangan menolak. Itu masalah. Dia menolak apa? Dia tak jumpa. Bukan dia kata apa? Dia kata tak ada. Padahal dia tak berjumpa. Kena kaedah ni la yalzamu minal adam. La yalzamu tidak lazim daripada kata apa? La yalzamu minal la yalzamu min adamin wujud. Yalzamu la apa? Yalzamul adam. Tak lazim daripada kata tak ada tu. Tak lazim kata daripada apa tu tak berjumpa kata tak ada. Tak lazim. Baik, habis. Dan juga difahamkan dengan selatas-latas faham daripada ibarat aqaid nasafi. Ni kitab ni saya dah ni. Ini Maturidi punya ni. Saya dah Hasyiah dah. Kitab Imam Nasafi. Aqaid Nasafi. Tebal ni. Kitab Arab. Tapi Maturidi. Dia senang je. Kita payah-payah ni juga zaman kan. Payah-payah ni. Senang lah saya. Saya ada kitab tu, saya ambil, saya suruh dia baca. Tengok dia baca lah kawan. Nak faham je. Tu ya. Kalau baris pun tak kena, taswir masalah pun tak kena, pakai gelak kat orang. Kalau baca pun ada, mati-mati belakang tu, nak jadi ke mana? Nak baca kitab Arab aku tu. Itu dia, tu Babli Skam dulu Dia debat dengan Ustaz Din Langgar tu, yang pasalah tu. Jangan zaman Dia buka kitab. Kawan tu Babli Skam ni ingat pernah bala dah. Dia kata pergi tengok dalam kitab ni. Nahu kitab Syuzzahab Dia buka kitab. Baca pun dah makan. Tak jumpa lagi. Allah, Babli Skam tak kata apa, dia tak ni, dia senyap. Dia anggap kata, macam mana kita nak debat dengan orang? Kita nak lekeh orang tu, nanti dulu tengok. Kadang-kadang je kadang-kadang sebab iktiraf tu je, kadang-kadang Tuhan bagi campak pula. Orang tu kadang-kadang dia terlupa habis. Ada juga ni. Ada. Sebab kita niat kita kan apa? Nak kritik ke kita nak tahu kebenaran. Kalau kau tahu kebenaran pun kita dah tahu dah benda tu hilaf, tiba-tiba kita nak kritik pula. Kadang Tuhan bagilah hilang. Baca pun tak boleh. Jadi kadang dengan asbab benda kecil ilmu nahu pun malu depan orang. Ada. Itu jangan kita buat rasa kita megah. Cuma kita kata ada khilaf. Tapi jangan tolak. Tu Habis. Adapun berkata dan perkataan itu. Berkata ni dengan mana? Berkata-kata lah. Bukan nak berkata. Tadi nak berkata. Ini berkata-kata. Berkata-kata ni dipanggil kalam masdari. Tulis itu.
Berkata ni ada pun berkata, yakni dipanggil kalam masdari. Kenapa dipanggil masdari? Kerana terbit. Kerana disebut kata kalam masdari, kalam yang terbit daripada sifat perkata tu. Sebab tu dia panggil kalam masdari ni. Asal masdar ni terbitan, terbit. Berkata-kata Tuhan dengan sifat perkata dia. Maka kalam masdar itu dia terbit daripada kalam nafsi. Nampak tak? Dia terbit daripada kalam nafsi. Dan perkataan. Tambah sikit. Dan diri perkataan. Itu dipanggil kalam lafzi. Diri perkataan dipanggil kalam lafzi. Maka baru keduanya. Jawab ada pun. Maka baru keduanya, kedua berkata dan perkataan tadi itu baru. Oh, saya tak terjemah tadi dengan selatan-latas. Saya tak terjemah tadi kan? Tak maaf. Belum Ustaz. Okey, jap. Dan juga difahamkan dengan selatan-latas faham. Ini seterang-terang faham. Senyata-nyata faham. Ni dapat dia suruh kita tengok dalam kitab selatan-latas faham. Kalau nak fahamkan lagi, dia kata apa tu ayat dia kata apa? Difahamkan dengan selatan-latas, ini seterang-terang, senyata-nyata faham daripada ibarat, daripada cakapan, daripada kitab Aqaid Nasafi. Siapa kawan Nasafi ni punya? Imam Nasafi ni ya? Imam Nasafi. Aqaid Nasafi ni karangannya Imam Nasafi. Ada saya kitab ada. Bal. Kalau nak faham lagi, tengok dalam kitab tu. Dia dah bagi hint kat kita dah. Kitab Tawdil Aqaid dengan kitab Aqaid Nasafi. Baik. Habis itu. Dia kata tadi, ada pun berkata dan perkataan itu, maka baru keduanya. Kedua berkata dan perkataan tu. Dan berputus-putus keduanya. Ini bagi lawan, bagi sentiasa ni. Dan berputus-putus keduanya. Keduanya iaitu berkata dan perkataan. Bukan sentiasa bercakap. Nampak tak? Hanya berputus. Bukan sentiasa bercakap. Kata berputus tadi tu, kata dia tak kait apa tu, dia sangkut pada kata berkata dan perkataan tu. Bermula berkata dan perkataan tu adalah ia kainun kama, sebagaimana disorahkan, dinyatakan di dalam kitab yang bernama Syarah Mula. Banyak kitab weh. Yang di sekarang ni orang tahqiq ilmu dia. Syarah Mula ni wallah alam je. Saya tak tahu. Saya cakap betul-betul. Kalau saya kata tahu, saya tak tahu. Tak tahu. Syarah Mula ni mungkin kita Arab ni. Dia kita Arab. Dia yang di sekarang ni dia bagi kita Arab lah. Dia main rujukan. Tapi kita sendiri tak boleh dengar. Syarah Mula. Tak apa, nanti saya tengok kok ada. Saya dengar ni Syarah Mula. Mulai Korin tahu ya? Oh, hati mana mula? Tapi mula Korin bisa dengar, tapi tak tahu mula mana Muhammad Alam. Habis itu. Dan adalah berkata-kata itu. Dan adalah berkata-kata itu apa? Yang faham daripada kalam masdari tu. Disebut kata berkata-kata itu kalau apa? Kalam masdari tu. Adalah ia daripada umurun i'tibariyatun. Khabar. Daripada itu khabar. Dan adalah berkata-kata itu, yakni daripada kalam masdari tadi tu,
khabar. Adalah ia daripada umurun i'tibariyatun. Apa dia? Yakni perkara yang dikira-kira jua. Yang dikira-kira sahaja. Yakni perkara yang dikira-kira pada akal jua. Tambah sikit. Perkara yang dikira-kira pada akal jua. Sahaja. Jua mana sahaja. Kiraan akal je. Bukan perkara yang ada. Bukan benda tu perkara yang wujudi. Cuma kata bukan perkara yang ada, bukan perkara yang wujudi. Ni kita nak cakap ni. Gerak mulut gigi kita, mulut bibir kita gerak ni. Kita cakap berkata-kata wah tu gitu kan. Dia cakap tu. Mulut dia cakap tu. Bukan benda ada. Kita nampak bibir mulut. Kita bukan bahas suara je, bukan kita kata berkata-kata tu, kita dengar tu ada tu je, Ustaz. Kita nak diri berkata-kata je. Bukan yang berkata-kata yang terbit suara tu, bukan itu. Takut orang bahas gini je. Kata berkata-kata tak ada. Itu ada, saya dengar tu. Itu berkata-kata yang terbit dia tu keluar suara. Itu kita tamak. Kita nak diri berkata-kata ada ke tak ada. Kita bahas yang tu je. Bukan kita nak perkataan tu. Tu nampak? Bukan tu. Sebab apa? Kerana nama bagi apa ni? Sebab apa boleh kata dia bukan benda yang ada? Kerana nama bagi tanya. Contoh, dia bercakap-cakap berkata-kata itu adalah satu panggilan. Satu nama. Kerana nama kerana panggilan bagi tanya. Kadang-kadang orang tanya, nak pergi mana? Nampak ni? Atau puji. Atau maki. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Habis itu. Dan perkataan itu. Mubtada balik. Dan bermula perkataan itu. Apa perkataan itu? Yang ni perkataan itu yang difahamkan daripada kalam lafzi. Tulis itu. Dan perkataan itu perkataan yang difahamkan daripada kalam lafzi tu. Itu tu khabar. Ialah nama arad. Ialah satu panggilan dipanggil arad. Arad ni apa? Sifat tu lah. Nampak perkataan ni? Dia cakap nama arad, nama satu sifat yang ada ia arad itu pada hawa, pada angin. Sebab tu kita boleh dengar sampai dekat telinga kita ni. Ya. Soalan kata speaker ni dia keluar, bukan kata speaker ni keluar angin dengar kat telinga saya. Tak. Maksudnya dia begitulah. Dia satu hawa, maksudnya boleh cakap kita tu dengar. Dia menumpang. Nampak? Dia menumpang. Dia menumpang di angin, lepas tu sampai kat telinga kita. Tu maksud dia. Atau sebagainya. Apa sebagainya? Tulis. Yang ni seperti suara. Suara pun gitu juga. Menumpang di angin juga. Suara. Habis itu. Itu panggil perkataan kalam lafzi. Inilah apa? Inilah perkataan ini. Iaitu kalam lafzi tu. Inilah perkataan dengan makna kalam lafzi tu. Tulis situ. Inilah perkataan. Tunjuk situ. Bermula inilah perkataan dengan makna kalam lafzi tu. Ialah kalam, tambah sikit. Ialah kalam yang bangsa huruf dan suara. Jahazakan mausuh tu. Ialah kalam yang bangsa huruf suara. Inilah dia panggil kalam yang disandarkan kepada huruf suara.
kalam yang disandarkan kepada huruf suara. Inilah kita kata perkataan tu. Kita dengar tu je. Dan juga kalam yang dengan tulisan pun begitu juga. Itu yang sebagainya tadi tu. Ada lagi tu sebagainya apa? Seperti lagi kita kata perkataan tulisan. Itu kalam lafzi. Seperti Al-Quran. Habis itu. Sampai dah station tu. Dan bagi kalam itu satu ta'aluk. Berarti setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Nanti kita urai balik Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ustaz, di banyak-banyak kalam ni, mana yang kita kena itikad ialah kalam ismi tu Ustaz ya? Ya kalam ismi tu. Tapi kalam nasani pun kita kena etikad juga walaupun ada khilaf, tapi kena etikad sebab dia qadim. Cuma pemakalan tu kita nak kenal mana baru, mana etikad kita tu kalam ismi lah. Cuma takut ada orang cakap, Allah Ta'ala bercakap tu ismi al-qadim ke tak? Tu kita kena bahas lah kalau ada orang kata, orang tanya. Maksud istilah kalam tu banyak. Jadi kita nak tahulah kalam mana. Kalau disebut kalam, kita kena itikad. apabila itlaqi sifah wa yuradu biha bi mana ismi, itu kaedah kita. Apabila diitlakkan, digunakan nama sifat, itu kena pada kalam ismi. Okey Ustaz. Itu kaedah. Okey Ustaz, terima kasih. Okey, terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.